Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Sekejap Ada apa ni? Sekejap. Adila. Sekejap. Baik, hari ini kita pergi kepada muka surat 16 ya. Hari ini hari ke-16, jadi muka surat 16. Interesting juga ayat ni. Ayat ni antara ayat yang banyaklah menyedarkan saya selain daripada apa kan, ayat 102 ni. Ini tentang sihir. Banyak sangat dia debunk everything yang dulu kalau kita ni, saya ni orang English lah kononnya kan, maknanya orang English, kita belajar English dan kita belajar sekali budaya dia, tapi bila kita baca ni kan, ya Allah, macam jauhnya kita ni tentang banyaklah ni cerita pasal sihir, tapi yalah di situlah macam rasa tak boleh aku ni tengok cerita-cerita yang macam tu lagi, kalau tidak dulu minat semua. Ada bila kita nampak ni banyak salah faham tu dapat kita pinggirkan lah ataupun kita singkirkan daripada hidup kita. Baik, kita baca siapa nak buat ni. Yang ini saya rasa kita akan bagikan kepada dua bahagian lah. Ya, Jangan saya cuba dulu. Baik, okey, kita buat sampai I buat separuh lah ya. sampai jim ni. Kak Rosna, saya ada tandakan dekat dia. Okay, dekat mana? Kita tandakan di skrin. Apa tu? Okay. Okay, boleh. Okey, boleh. Jim sampai jim. Jadi saya bersihkan dulu I will look at my mushaf Tengok. because I Kenapa? tak nampak sangat. Pakai buka. I tak nampak sangat because I'm using my phone. Okey. Baik. Boleh. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u Ma tatlu. Sorry, I tak berapa nampak. Sekejap I on the light first. Okay. Olah apa? Wattaba'u ma tatlus syayatin. Dia sambung terus. Ma tatlu syayatin. Ma tatlu. Ma tatlus syayatin. Okay. Jangan lush. Dia sambung. Lush. Lam dhamashin sadalush. Ulang balik. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakin syayatina kafaru walakin Habis sini je. Yu'allimunan nasas sihir. Yu'allimunan nasas sihra. Sihra. Okay. Ya. Yu'allimunan nasas sihra wa ma unzila alal malakaini alal malakain
ببابل هاروت وماروت. ببابل هاروت وماروت. Haruta. Okey. Baik. Mulakan. Cuba terjemahkan. Wa Okay. Wa dan dan and then this one is ittaba'u. fil madi Ya. ikut telah mengikuti Ya. oleh mereka Ya. ma apa yang Akan apa. apa yang Ya. lu baca ia membaca Membaca. Ya. Ia membaca. oleh syaitan-syaitan itu Ya. Oleh syaitan-syaitan itu. ala atas mulki kerajaan Ya. bagi Sulaiman. Ya. Kerajaan bagi Sulaiman. Wama dan tidak. Okay, then next ingkar telah ingkar oleh ia Ya. oleh Sulaiman Ya. wa dan Akan this one, tetapi. akan tetapi lakin is it? Mm-mm. Dan akan tetapi syaitan-syaitan itu ingkar telah ingkar oleh mereka Betul. and then ya'lamuna ajar mereka mengajarkan Ya. manusia Ya. Akan manusia. and then just now Sihir. syirik, right? Sihir. 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 Akan sihir itu. Akan sihir. Jangan sihir. Sihir. Sin. Sihir. Ah. Akan sihir itu Ya. dan apa yang Hmm. telah diturunkan ia Ya. ala atas and then Okey. Aini. ini dua malaikat Ya. Dua malaikat. Ahsanti. Dua malaikat di ha. tempat ni called Babil. Is it? Babil. Ya. Babil. Babil. Babil tu di mana? Di Babil lah. Tak boleh, kita tak boleh assume. Jangan cakap Babylon. Dia ada satu tempat, nama tempat. Babil. Kita ambil je Babel. Babel lah, Babil. Bil lah, Bil. So iaitu Harut. Ya. Harut yang di Harut, provide sini. Harut dan Marut. Marut. Ya. Dan Marut. Sampai kat kita jadi apa? Karut dan Marut. Ini semua Karut, Marut. Okey. Okey, kita ambil yang ni dulu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan telah mengikuti oleh mereka akan apa yang ia membaca oleh syaitan-syaitan itu ke atas kerajaan bagi Sulaiman. Dan tidaklah telah ingkar oleh Sulaiman dan akan tetapi syaitan-syaitan itu telah ingkar oleh mereka. Mereka mengajarkan akan manusia akan sihir dan apa yang telah diturunkan ia ke atas dua malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Dua malaikat. Maknanya Harut Marut tu nama malaikat tu. Nama malaikat, ya. Okey, tu pun kita tulis huruf besar. Jadi nama-nama macam ni okey, take note untuk sesiapa yang dah perasan tu kan. Kalau majrur nampak kat sini Sulaiman. Ni semua nama-nama yang saya highlight ni dipanggil sebagai ghair munsharif. Maksud nama ni apa? Dia tak boleh tanwin, dia tak akan jadi kasrah. Walaupun dia majrur. Nama-nama ni. Nama Babil, nama Harut, nama Marut, macam tu. Nama khas lah. So dia tak akan jadi tanwin, dia tak akan ada alif lam juga, tapi dia nama khas dan dia tak ada apa tadi? Dan juga baris kasrah.
Padahal dia majrur kan. Mulki Sulaiman. Patutnya Sulaimani. Tapi dia tak boleh. Sebab ni nama yang special lah. Ghair munsharif. Nama bukan Arab. Salah satu ciri dia. Baik, maksud dia ayat yang ni apa? Mereka, siapa mereka tu? Ayat yang sebelum ni, Bani Israel. Mereka mengikut apa yang syaitan-syaitan itu bacakan ke atas kerajaan Sulaiman. Bacakan ni maknanya mantra, sihir, ya, pada kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan Sulaiman tu mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman adalah yang mengajarkan sihir. Macam itulah cerita dia buat cerita lah kan. Sedangkan ataupun tidaklah Sulaiman tu ingkar. Akan tetapi syaitan-syaitan itu telah ingkar oleh mereka. Syaitan-syaitan itulah yang ingkar. Syaitan, mereka mengajarkan manusia sihir. Sihir itu. Dan mereka juga mengajarkan kepada manusia, mengajarkan sihir dan apa yang Allah turunkan ke atas dua malaikat di negeri Babil tu. Siapa malaikat tu? Iaitu Harut dan Marut. Baik, sambung. Yang ini sampai kepada jim tu juga. Yang ni sampai jim, Zauji. Okay, siapa nak cuba yang ni? Kak Munah. Nak baca? Baca je lah ya. Baik. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ya, okey, kita berhenti dulu. Jadi cuba terjemahkan. Siapa nak cuba terjemahkan? Atau kita buat sama-sama ya. Wa Dan tidak tidaklah yu'allimani. Ada ani tapi ni fi'il. Jadi siapa pelaku dia? Kat bawah tu tulis ardi. Dan tidaklah mereka berdua. berdua mengajarkan min daripada ahadin seseorang seorang pun hatta sehingga yaqula. Ni ada alif pula. Jadi yaqula. mereka berdua Berapa orang? Mereka berdua berkata. Ataupun mengatakan atau berkatalah kita kata. Mereka berdua berkata. Apa kata mereka berdua? Innama nahnu. Sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Okey, cuma dah ingat yang tu. Nahnu kami Kami fitnah tambah adalah adalah ujian, suatu ujian. Satu ujian. Fa maka la jazam. Janganlah takfur. kau ingkar. Sebab lagipun dia tak ada waw tu. Kalau tak ada waw tu, engkau lah. Janganlah engkau ingkar. Fa Maka ya ta'allam. mereka mengajar. Mereka mempelajari. mengajarkan. Ni mereka siapa? Ni bukan mereka berdua. Tapi mereka je. Syaitan-syaitan itu mereka mengajarkan. Yang ni ya ta'allam. Mempelajari ni. Belajar. Ni belajar. mereka belajar. Bukan mengajar. Belajar. Mereka belajar. Yang tadi tu kita kata apa? Tadi mengajar. Yang tu mereka mengajar. Betul. Ni ya ta'al sebab ada ta tu ditambah. Ta tu maknanya dia belajar. Ta'lim. Mereka mempelajari. Mereka mempelajari. Yes. Mereka belajar. Saya buat yang ni je lah. Senang sikit. Mereka belajar
Macam belajar Chef. masak. Ni chef, tapi dia belajar sihir. Mereka belajar min Daripada daripada punya rumah berdua. berdua. Ni mesti mereka Mereka berdua lah. berdua Daripada mereka berdua akan akan apa yang yufarriquna mereka mereka memisahkan mereka memisahkan bi dengan dengannya nya baina antara almar'i lelaki itu seseorang itu wa dan zauji pasangan 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 baginya. Maksud dia memang satu lah tu. Kita dah sampai situ ke tadi baca? Dah. Okey, sambung. Maknanya apa? Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan daripada seorang pun sehinggalah mereka berdua berkata, sesungguhnya tidak lain, kami adalah satu ujian. Maka janganlah engkau engkar. Maknanya apa tu? Malaikat tu buat disclaimer. Mereka memang Allah turunkan, Allah tu putuskan untuk macam itulah menjadi ujian kepada manusia ni. Okey? Mereka belajar sihir. Sedangkan mereka tak ajar seseorang pun sebelum dia mengatakan. Tapi dia akan berkata dulu. Bagi cerita, jangan engkar kan. Maka mereka, syaitan-syaitan itu, mereka mempelajari daripada mereka berdua. Apa yang mereka memisahkan. Maknanya mereka belajar sihir yang menyebabkan mereka belajar sesuatu yang memisahkan, dengannya mereka dapat satu kemahiran ataupun ilmu memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Menjadikan suami isteri bercerai-berai. Menjadikan macam tu. Okey, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Siapa nak buat yang ni? Siapa baca badan kita buat. Saya dah tersambung. Teacher, yang mereka berdua min huma tu dia merujuk pada siapa? Tu Harut dan Marut. Harut dan Marut. Oh, okey. Okey, sambung. Tak Maru? Sampai sini. Boleh. Yanfa'uhum. Belum syaitan Sampai lagi. jim yang kedua. Sampai yanfa'uhum. Yanfa'uhum. Okey. Nampak? wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Okey, terus terjemah. Dan Waw hal. dan apa yang dan Padahal tidak Wow, tidak hai. mereka sedangkan sedangkan tidak mereka ini apa memudaratkan. Mereka memudaratkan kan ina orang-orang yang memberi mudarat. orang yang memberi mudarat dengannya kepadanya daripada seorang pun kecuali dengan izin bagi Allah. Betul. Dan mereka belajar akan apa yang ia memudaratkan akan mereka memberi mudarat akan mereka dan tidak mereka mendapat manfaat daripada akan mereka. Ia memberi manfaat akan mereka. Ia memberi manfaat akan mereka. Akan mereka. Baik, maknanya apa? Dan tidaklah mereka orang-orang yang memberi mudarat ataupun orang yang memudaratkan dengannya daripada seorang pun kecuali dengan izin daripada Allah. Maknanya kalau orang tu sihir orang tu semua Allah izinkan.
sebagai ujian kepada orang yang disihir dan juga sebagai penyesalan kepada orang yang menyihir tu. Kita pun tak tahu, maksudnya bukan dia tu yang berkuasa memberi mudarat. Dia buat tu kerana izin Allah. Allah nak macam sengajalah nak tinggikan darjat seseorang atau nak menghina seseorang. Dan mereka mempelajari apa yang ia memberi mudarat sebenarnya, memberi mudarat kepada mereka. Dan tidaklah apa yang mereka pelajari itu memberi manfaat kepada mereka. Baik. Okey, sambung. Apa nak buat lagi? Akak Okey, Kak Am. Silakan. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya. Walaqad Dan dan la. Dia kalau kita serangkai ni kita panggil dan benar-benar pasti. Senangnya gitulah. Sekali. dan benar-benar pasti Ya. alimu telah mengetahui Ya. Oleh siapa? oleh mereka Ya, telah mengetahui oleh mereka la. nescaya Ya. orang yang Ishtarahu. Telah membeli. oleh ia Oleh ia, betul. akannya Akannya. Okey, ma. tiada baginya Ya. di akhirat Ya. Min. daripada Ya. Khalaqin. halaqi habuan Habuan. Daripada habuan-habuan. Daripada satu habuan. walabi sama dan pasti amat Ya, betul. Pasti amat buruk. akan apa yang Tak boleh, tak payah cakap akan. Kata je apa yang tamis. Apa yang syarau syarau telah menukar telah menukar oleh mereka ya, dengannya ya. Anfusahum. diri mereka Akan diri-diri bagi mereka. diri bagi mereka. Ya. Okay. Lau, Boleh lagi. Lau jikalau, adalah mereka ya, mengetahuinya. betul. Adalah kalaulah mereka ketahui. Mereka ketahui. Ketahui betul lah tu. Baik. Dan apa tadi kita dah buat yang ni? Dan benar-benar pasti mereka telah ketahui. Mereka tahu hakikatnya bahawa, maknanya hakikat apa? Benar-benar secaya sesiapa yang telah akan membeli kesesatan tu, membeli sihir, membeli ilmu yang tak bermanfaat tu. Maknanya tiadalah baginya di akhirat daripada habuan. Ya, benda yang macam tu, telik nasib tu semua termasuk juga ni. Maknanya sihir tu kan kadang ada orang buat sihir lah ni, sihir. Ilmu yang jelasnya ayat ni sihir. Tak ada. Tak akan dapat apa-apa pun di akhirat esok. Satu kerugian yang besar. Kalau ada mereka Ya. Dan nescaya amat buruk apa yang mereka tukar. Mereka telah menukarkan dengan diri mereka. Mereka hendakkan kesesatan tu. Kadang-kadang orang ni tenggelam punca. Benda pasal kasih sayang, cinta tak berbalas, sanggup bersihir. Kadang-kadang ibu bapa pergi jumpa sebab tak nak anak ni tak suka menantu ke, tak suka macam tu. Buat perangai macam ni, maknanya buat sihir tu. Kalaulah mereka tahu sangat buruk apa yang mereka tukarkan benda tu dengan diri mereka. Ya, dengan sebenarnya dah ada kebaikan pada diri tu. Kalau mereka tahu tu makna dia tahu apa balasan daripada Allah lah. Ya,
tahu, bukan dengan secara tak sengaja. Semua orang tahu sihir tu tak boleh. Sihir ni syirik. Kan? Sihir syirik. Tapi macam-macam alasan. Tak apa pakai Al-Quran lah, apalah. Ada setengah-setengah orang tu memang Allah beri dia pandai. Dia cepat, dia dapat belajar. Tu ujian untuk dia juga. Macam mana nak gunakan sihir tu. Macam mana dia, mana sihir ni, ada tak si white witch, apa benda? Kalau cakap black witch, macam ahli sihir kan? Ilmu Ada hitam. tak sihir hitam, ilmu hitam, ada tak ilmu putih? Dia pun macam sihir juga tapi yang putih. Bagus lah tu. Ada kan? Ada tak? Tak ada. Tak dengar pun. Dan namanya wish. Kalau witch tu witch lah, dia tak ada jadikan. Tapi maksudnya dalam budaya yang lain, dalam orang lain ni ada macam tu. Maknanya ni white, good witch. Wizard nama dia. Kalau good witch tu wizard. Dia gunakan sihir tu untuk kebaikan. Is there such thing? Dalam Islam tak ada. Benda ni bukan. Lepas tu konsep fallen angel tu. Dalam kalau kitab-kitab lain tu ataupun cerita-cerita dia sampaikan tu, ni dia katakan sebagai fallen angel. Asal angel yang buat salah. Lepas tu apa malaikat yang buat salah, lepas tu Allah. Macam itulah. Ataupun dikatakan iblis tu pun dikata sebagai fallen angel. Tadi no, salah sangat konsep tu. Itulah. Tapi kita dah tahu tu, alhamdulillah ada petunjuk daripada Allah untuk kita. Yang nak kita akan jumpalah. Jadi sihir ni tak boleh atas nama apa pun. Kadang-kadang ada orang pergi Mekah tapi tujuan dia untuk dapatkan ilmu sihir. Dapat juga jumpa. Boleh jumpa. Allah bagi. Siapa yang minta tu. Ilmu hitam. Macam-macam orang buat. Kadang-kadang. Na'udzubillah. Semoga Allah protect kita. May Allah protect us from such evil act upon ourselves and from ourselves. Pada diri kita sendiri. Baik. 103. Saya cuba. Ya. Saya ni kat hospital ni temu husband kat PPUN. Itulah harap-harap tak bising. Auzubillah minasyaitanirrajim. Nampaknya okey. Dengar tak teacher? Dengar Kak Sal punya suara. Alhamdulillah clear. Okey. Alhamdulillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Dan jikalau Ya. anna bahawasanya mereka amanu telah beriman oleh mereka, wa dan ittaqau telah bertakwa oleh mereka, Ya. la nescaya pahala daripada di sisi bagi Allah. Sisi bagi Allah Adalah lebih baik jikalau adalah mereka mengetahui. Ya, mereka mengetahui. Alhamdulillah. Ni pun senang sikit lah. Straightforward je. Kalaulah dan jikalau bahawasanya mereka. Kalaulah mereka bahawasanya ni macam penegasan je lah. Bahawasanya mereka telah beriman dan mereka bertakwa, nescaya mereka akan tahu bahawa pahala daripada sisi Allah ni tentulah lebih besar, lebih baik lagi. Sepatutnya kejar yang tu. Kalau mereka bersabar contohnya kan. Laukanu ya'lamun. Kalaulah adalah mereka mengetahui. Kalau nampak akhirat dia tak jadilah macam tu. Tak adalah buat sihir tu kan. Okey. Setakat ni jelas tak? Jelas Jelas? Alhamdulillah. Baik, 104. Saya cuba tak Syida. Ya, Syida. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya. Ya ayyuhal
Wahai sekalian Aha. orang-orang yang beriman, Wahai orang. orang-orang yang Hmm. telah beriman oleh mereka, Ya. janganlah Ha. kamu berkata Hmm. Berkata apa? Ra'ina. akan raikanlah oleh Akan. engkau. Kat sini tak letak akan. Tak Ada. payah letak. Sebab Sebab ada MFB. dia tak MFB tu nah. Oh, okey. Raikanlah oleh kamu Engkau. akan kami, Raikanlah oleh engkau. oleh engkau akan kami, FA kan, engkau. Akan kami dan katakanlah oleh kamu, lihatlah oleh engkau akan kami Ya. dan dengarkanlah oleh kamu Dengarlah oleh kamu. dan Ya. bagi orang-orang kafir, betul, orang-orang yang ingkar, Hmm. terdapat terdapat suatu Siksaan. terdapat suatu siksaan yang pedih. Ya. Yang. SIF yang pedih. Ya. Jadi kat sini ni kita bilang kepada orang-orang yang kalau beriman jangan cakap macam orang Yahudi tu cakap. Dia ada satu expression. Kalau kita tengok dalam terjemah kata apa? Memang dia tak sebut pun. Dia kata ra'ina. Ada orang Bani Israel ni, orang Yahudi tu dia suka macam tu mengejek-ngejek, tukar-tukar, twist the words. Okay? Jadi jangan cakap macam tu. Allah berpesan, orang tu dah beriman, mungkin dia daripada Yahudi dulu. Jadi dia dah beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Allah dan Nabi SAW. Jadi dia dah terbiasa cakap. Jadi perintah ayat ni turun. Janganlah kamu mengatakan ra'ina dan katakanlah unzurna, dan katakan juga dan dengarkanlah oleh apa, perhatikanlah oleh engkau akan kami, lihatlah oleh engkau akan kami dan dengarlah oleh kamu. Ini maknanya perintah mereka lah, suruh dengar. Wasma'u, isma'u. Ini maksudnya dia macam tak Allah berpesan pada kita lah supaya jangan mengejek-ngejek lah kan Ustazah kan, betul tak? Itu daripada segi yang sekarang tu boleh lah, tapi kalau ni kita it's best untuk kita baca tafsir dia. Macam tadi kan saya tunjukkan ke dalam tu dia ada cerita. Banyaklah kisah kat situ. Maknanya kita baca kisah tu apa yang menyebabkan ayat ni turun. Itu sebab dia lah. Tapi dari segi pelajaran bolehlah kita ambil macam tu. Tapi kalau untuk yang betul-betul kita ni, jangan mengejek, jangan mencela satu sama lain sebab kita ni semua bersaudara. Itu dalam surah 49. Ayat 11, 12, 13. Yang itulah. Tapi ni macam dia punya peristiwa tu ialah pada Bani Israel tu, Yahudi tu. Mereka ni macam ni. Jadi Allah kata orang yang ingkar terdapat siksaan yang pedih. So kita ambil pelajaran dia ialah kalau kita ingkar, kita dapat siksaan yang pedih. Ya? Tak ada Siapa nak tanya tu? Tak ada bukan? Okey. Okey, sambung. Apa nak cuba baca ni? Ada? Kau dah tertidur semua ni? Tidur. Tidur, teacher tidur. Suara dah nak hilang. Tak Baik, Kak tidur, Laila. kita dengar. Okey. Kak Laila, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wala musyrikina an yunazzala alaikum Walal musyrikin.
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Ma Tidaklah 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 yawaddu. ia menginginkan Dia menginginkan ada fa'il Menurut Alladhi orang-orang yang oleh Oleh. oleh orang-orang yang kafaru telah telah ingkar oleh mereka telah ingkar oleh mereka min daripada ahlil Ha. kitabi ahli kitab. ahli bagi kitab. Betul, ahli bagi kitab. Kalau kita nak kata ahli kitab je pun boleh. Kita buatlah macam ni. Ahli kitab. Ahlul kitab. Ahlil kitab. Ahlul kitab. Daripada ahli lah. Ahli kitab. Kita semua baca je majrur perkataan ni bahasa kita. Mana ahli? Ahli. Ahli jawatankuasa AJK. Ahli. Ahlu tak ada. Ahlu tak ada. Kita bahasa kita lah. Tapi asal yang ni lah ni. Ahli. Daripada ahli bagi kitab. Lagi? Wala. Dan tidak Tidak. Al-musyrikina. Ina. orang-orang orang musyrik, orang Orang yang mensyirikkan. mensyirikkan bahawa ia menurunkan Ia menurunkan. U'a. atas kamu Ia menurunkan ke ia diturunkan? Dia fa'il u'a ni. O. Diturunkan. Lepas tu dia mansub pula. Fi'il mudhari' majhul mansub. Ada 3. 4. Jadi ia diturunkan alaikum atas kamu atas kamu min khairin daripada khairin suatu kebaikan satu kebaikan min daripada rabbikum Tuhan bagi kamu wa dan Allah yakhtassu ia mengkhususkan ia mengkhususkan menghaskanlah kan mengkhususkan menghaskan tu kita ambil bahasa Arab juga tu mengkhususkan dengan rahmat daripadanya rahmat daripadanya yang dia hendaki akan orangnya orang yang yang ia kehendaki yes ia kehendaki wa dan Allah adalah pemilik adalah pemilik al-fadli kurniaan pemilik bagi kurniaan yang dahsyat sesuai tak dahsyat kurniaan yang hebat kurniaan yang agung bolehlah yang besar boleh yang besar boleh yang agung boleh yang hebat pun boleh yang besar lah kalau macam neutral sikit maksud dia tu tapi maknanya besar hebatlah kan besar. Okey. Baik, maknanya yang ni apa? Ayat ni tidaklah orang-orang yang ingkar itu daripada kalangan ahli kitab dan tidak juga orang-orang yang syirik itu mereka menginginkan, mereka tak ingin sebenarnya. Siapa tu yang tak ingin tu? Satu orang ingkar. Daripada yang ingkar ni pula, okey, yang kedua orang musyrik. Karena yang ingkar daripada kalangan ahli kitab. Dia memang, yang lagi satu syirik ni yang sembah berhala, yang memang jelas, yang memang nampak. Macam orang-orang Nasrani. Dia memang menyembah
Nabi dia. Dia memuja Nabi dia. Baik, dia kata mereka tak akan, dia tidak ingin apa? Satu kebaikan daripada Tuhan. Dia tak inginkan dia tak ingin nak masuk Islam, dia tak ingin nak beriman. Dia tak ingin lah. Bahawa dia tak ingin, dia tak suka perkara tu, bahawa telah diturunkan kepada kamu tu kebaikan, iaitu Quran daripada Tuhan kamu. Dia tak suka. Dia tak ingin, dia tak nak benda tu berlaku, tapi benda tu dah berlaku kan. Dan Allah dia mengkhususkan rahmat daripadanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan sebab apa? Sebab Allah adalah pemilik bagi kerajaan. Jadi Allah nak bagi siapa itu ke atas Allah. Baik. Macam itulah ayat ni. Dia tak suka diturunkan kebaikan kepada kamu. Dia macam kata biar dia je. Mereka ni dengki dahsyat. Jadi pasal sihir tadi tu, macam itulah. Kalau kita relate sekarang ni macam mana? Macam ahli kitab ni sebenarnya kalangan siapa? Nampaklah kan? Macam kalau kita nampak orang-orang yang kata dia ikut kitab, tapi dia tak ikut kitab pun. Dia tak ikut kitab Al-Quran. Maknanya dia tu bukan kitab. Ahli kitab yang kita faham yang dia baca ni, maknanya yang ketika dulu tu ialah orang yang memang orang Yahudi ataupun orang Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad ni. Dia sepatutnya dia ikut kitab dia tu. Dia tahu kitab dia inside out, back to back, dia tahu. Kitab dia dah untuk masa tu syariat tu untuk dia ketika tu dah sempurna. Tapi sepatutnya bila datang je Quran ni mereka benarkan dan mereka terus ikut Nabi SAW. Tapi mereka tak ingin perkara tu, tak suka. Dia sebenarnya tak suka Allah turunkan Quran tu kepada Nabi SAW dan umatnya. Jadi Allah bagi tahulah kita ni, jangan kita berminyak-minyak, berlunak-lunak dengan mereka maksudnya. Tak boleh bagi muka lah. Tak boleh bagi muka bukan suruh bunuh mereka, tak. Tapi kita ni kena ada izzah kepada Al-Quran ni. Kena ada kemuliaan, kena ada pride yang tinggi kepada Quran ni. Bukannya kita ni ikut kata mereka. Tapi nanti Allah ceritakan lagi dalam ayat seterusnya. Pasal mereka ni lah kan. Bolehkah kita sambung? Kita ada masa lagi 15 minit. Aku tak done. Boleh Boleh. Boleh Boleh. Okey, sambung ayat 106. Yang pasal sihir tadi jelas lah kan. Kita orang tahu kan sihir-sihir ni. Macam Tapi mana. kadang-kadang ramai orang nak pakai sihir-sihir. Apa dia? Kadang ramai-ramai. Kadang-kadang kita tengok dekat kedai tu, kan ada gambar-gambar macam yang pakai tengkolok lah. Nak macam pelaris tu boleh tu. Tak boleh lah tu. Masihlah khurafat benda tu. Tak boleh. Macam tu. Kalau kita tengok kadang-kadang orang Melayu ni pun heran juga. Dia percaya letak gambar macam agung tu ong kan. Atau kita pun fikir macam tu, ong. Tu satu bentuk kesyirikan lah. Macam gambar raja ataupun patung yang Cina. Alah ni tak apa, suka-suka good luck beli. Ataupun baca horoskop. Baca horoskop bintang dia lahir bintang apa dan meletakkan macam tu. Orang Melayu dulu tengok tak lalat tu semua tu sejenis bentuk macam yang membawa kita ni kepada sihir lah lepas tu. Kan? Macam tu, macam nak kenakan orang. Kadang-kadang khurafat tu yang membawa sebenarnya benda tu berlaku kerana ada unsur yang sihir ni lah. Contoh kalau nak kahwin, jangan hujan turun. Instead, apa dia buat? Baju pengantin tu kena baling atas, banyaklah budaya. Atas bumbung, nanti hujan tak turun. Jadi nak buat kerja kahwin senang. Sekarang orang tak kisah sangat lah, kurang lah sikit. Sebab apa? Semua buat dalam dewan, tak kisah. Ni dulu, cerita dulu-dulu kan. Tapi ada tak lagi sekarang? Sampai sekarang tak? Ada yang masih mengekalkan. Dia kata itu adalah budaya Melayu yang kita tak boleh. Dia nak macam tu. Macam sayanglah. Ataupun orang yang macam sihir ni, selalunya benda tu berlaku dengan dia kata, kan sebenarnya kalau kita baca ayat ni tadi,
illa biiznillah, Allah izinkan. Tapi ada orang dia percaya dia boleh bercakap dengan jin, dia boleh nampak benda-benda semua, dan kadang-kadang sihir tu jadi depan mata orang yang ni. Kau tengok orang tu macam kena angau. Benda ni maknanya real, boleh jadi dengan izin Allah. Kita tak boleh pula kata kita tak percayalah just because kita ni kadang-kadang dah belajar tinggi, modern, kita rasa kita modern, atau kita tak percaya karut-marut ni. Dan kita menidakkan pula yang Allah mengizinkan perkara tu berlaku sebagai ujian. Ada orang terus tak percaya. So dia tak percaya, bukan tak percaya tu kita buat. Macam kalau kita percaya, maksudnya kita tahu benda ni ada. Allah juga yang mendatangkan perkara tu sebagai ujian. Nampak ni, ayat ni. Ada pula orang yang sampai dia kata, oh tak boleh percaya sihir ni. Bukan tak boleh percaya, tak boleh pergi kepada ahli sihir tu. Tak boleh mendapatkan perlindungan, pertolongan daripada satu orang makhluk pun. Satu makhluk pun tak boleh. Macam itulah. Tapi orang kita faham pula, oh kalau dia tak percaya tu, sihir ni semua karut. Semua karut-marut. Nanti tak perasan dah. Dia cakap harut-marut tu sebenarnya datang daripada ayat ni. Oh semua. Tapi kan tukang tu pun dia akan cakap, dia kata dengan izin Allah akan jadi, kalau baik akan dengan izin Allah akan jadi, dia kata. Macam kita izin betul lah. Dia suruh baca ayat ke apa ke tu. Dia pandai lah. Tu janganlah tertipu dengan sihir tu. Kalau tujuan kita tu macam dalam ayat ni tadi, memang nak pisahkan. Aku geram je tengok dia tu. Macam nakkan, kata bini orang lah, laki orang lah nak paksa supaya ni sebab dia yang nak. Tu tak boleh. Macam tu, tu memang salah lah. Kalau orang tu cakap, okey tak apa, bagi saya gambar dia. Ni kalau Allah jadi, Allah izinkan. Apa? Perbuatan pergi ke sihir tu dah memang salah, tak boleh. Yang orang yang belajar tu, mereka belajar sesuatu yang tak ada sedikit pun manfaat. Dan orang yang tahu tu pun kena faham, bila kena macam tu, bukanlah orang tu yang memberikan mudarat. Dia kata orang takut pula, takut benda-benda sihir. Awak kalau tak nak kena sihir, awak pakai ni, awak buat macam ni. Dia double, dia terus benda ni. Macam tu. Kan? Atau kita tak nak orang ke sihir. Berlindunglah kepada Allah. Allah ajarkan, Nabi ajarkan. Nabi kena tak sihir? Nabi kena sihir tak? Kena kan? Tahu tak? Tahu Nabi tak kena hal ni? Nabi kena sihir tak? Kena. Tu asbab kepada 3 kul tu kan? Surah kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas tu. Kan? Allah turunkan tu Nabi kena sihir. Kenapa Nabi kena sihir ni? Ni kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir pasal ayat ni interesting lah. Dia pasal satu orang perempuan tu. Dia memang pergi, dia jadi ahli sihir. Dia sebab tu lah dia masalah percintaan tak silap. Tu kena baca balik. Saya pun dah lupa. Dah a long time ago lah I read this. Yang hari ni tak sempat saya nak baca balik. Jadinya maksudnya macam Nabi SAW dia kena sihir. Kalaulah benda tu macam tak kena pada orang macam kita, katalah kita tu maksudnya orang yang nak beriman. Nabi tu lebih lagi beriman daripada kita. Maknanya Nabi tak tahu hal-hal yang gaib macam melainkan apa yang Allah izinkan untuk dia tahu. Jadi kalau Nabi tahu pun dia akan maknanya cara Nabi tu dia makan juga kan. Dia makan juga daripada yang ni bukan pasal makan. Makan tu Nabi kena racun. Yang kena ikat. Orang buat macam wudu tu. Patung. Yang diikat. Lepas tu dicocok-cocok. Macam tu kan. Dicocok kepada patung tu. Tu turun ayat tu. Yang mana Nabi rasa macam kena cocok, kena ikat tu. Baca Qul a'udzu birabbil falaq tu. Ayat yang pertama tu. Terus satu ikatan tu terbuka pada Nabi. Kedua. Atau ketiga kan. Macam tu. Maknanya kita pula ada orang cakap saya tak kena sihir, saya tak akan kena sihir, benda tu saya tak percaya. Salah. Cakap macam tu salah. Ataupun pergi pula cari ahli sihir sebab saya percaya sangat benda ni. Ahli sihir ni boleh. Kita tak cakap sihir lah, kita tak kata ahli sihir. Tapi macam itulah. Sekarang ni orang buat macam nampakkan hebat ahli sihir tu. Tengok cerita apa. Kita tak perasan tapi kita pun sama juga memuja benda cerita-cerita pasal sihir-sihir ni. Tapi cerita orang putih lah. Cerita Melayu ada juga khurafat dia tu.
macam orang buat power. Cerita Melayu lagi pun banyak, tapi cerita yang Harry Potter tu, ramai orang suka sampai nak macam tu lah. Tapi tak perasan sedang mendewa-dewakan, membanggakan sihir ataupun ahli sihir. Lepas tu ada pula yang baik. Oh tak apa kalau kita gunakan untuk kebaikan, tak apa. Tak cukup baik ke yang Allah turunkan tu? Tak cukup baik ke yang Allah kata, melainkan kita ni dengki ke? Kalau yang sebab dia kata apa? Ayyunazzala alaikum min khairin. Padahal Quran ni dah cukup baik dah. Maksudnya macam mana cara kita guna Quran tu mesti serupa dengan yang Nabi ajar. Bukan yang macam orang kata dia tulis ayat Quran tu lepas tu rendam dalam air. Kau minum air ni, makan. Makan kertas tu sekali, nanti pandai. Nanti macam ni. Kalau awak nak tu pastikan air ni dia minum, nanti dia suka awak. Pakai pula ayat Quran, surah 3. Saya pula ajar Ni orang cakap tapi maknanya surah 33 kot ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. 3:31 tu. Surah 3:31. Ajar pula macam tu. Ni tak apa pakai Al-Quran tak apa. Betul ke macam tu? Jadi kat situ sebenarnya ada unsur sihir. Kita ingat kalau ahli sihir ni syaitan tak boleh, bukan ahli sihir. Kalau orang pakai Quran je, sihir tu tak kena kan macam tu. Tapi tak sedar sebenarnya buat perkara tu mengikut ajaran iblis, bukan ajaran Nabi SAW. Nabi tak ajar kita buat macam tu. Letak pula nama orang tu. Siapa boleh buat tu? Siapa tu? Jangan cerita siapa dah pernah buat tu. Saya ke? Anda ke? Dia tak boleh. Maksudnya dia kata macam ni kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa tu yang nak suruh ikut tu? Padahal maksud ayat ni semua cerita pasal Nabi SAW. Suruh ikut aku. Aku ni Allah kata uswatun hasanah. Contoh teladan yang paling baik. Janganlah ikut yang lain. Quran ni buatlah macam mana Nabi buat. Bukan yang macam orang sangka tu tadi. Ni kalau macam Kak Lala cerita tadi tu kan. Kadang-kadang letak ayat Quran tu sebagai macam, dia buat macam cerita Cina pula. Cerita hantu Cina. Jadi kalau ada hantu nak masuk, dia terpelanting. Macam, Allahu Akbar. Power macam tu. Macam cerita boy. Jadi kita ni kan macam, macam tu ke? Jadi kita sihir ke, hurafat ke, power ke, semua kita dah konflik dah satu benda yang selain daripada Allah. Na'udzubillah. So dalam arti kata lain kita syirik. Kita bahaya lah kita syirik tu. Tadi kita solat baru kata baru kata wa iyyaka nasta'in. Satgi kan ada lain pula. Macam tu gunakan Quran tu tak seperti yang Nabi ajarkan. Tak minta tolong kepada Allah tapi minta tolong kepada selain daripada Allah. Betul ke? Macam tu. Maksud saya itulah. Kita kadang-kadang bila cerita pada barat, Inggeris kita tak perasan yang benda tu sebenarnya salah. Kita nampak sebab dia orang hias cantik betul lah. Tak perasan pun benda tu satu kekotoran ataupun satu najis, satu benda yang tak betul lah. Tak perasan. Sebab in the name of budaya ataupun itu hantu tu jauh sikit. So this is not real lah macam tu lah. Not real tu maksudnya tak ada kot dalam Quran, tak cerita. Jadi Allah ceritakan pada kita hari ni kan kita baca tentang sihir ni. Apa kita nak buat? Janganlah kita pergi cari perlindungan dengan ahli-ahli sihir bomoh ataupun bahasa kita bomoh lah. Macam tu. Dia bagi kaya. Ada orang nanti dia akan mula-mula sikit je. Lepas tu terus macam kerana nak kaya pakai apa pasal benda ni kan saya maknanya experience tu macam kita tengok orang yang jahil, kita satu tempat kita datang macam tu kan. Macam kalau yang kata Kak Lala tadi, dia simpan keris ke, simpan macam benda-benda artifak pada orang dulu-dulu tu because dia orang percaya benda tu boleh tarik duit. Macam tu. Jadi tapi dengan izin Allah, they know this. Benda tu bercampur aduk. Pada masa yang sama, jadi macam baca zikir ni, zikir tu dimasukkan di situ unsur-unsur zikir yang bukan daripada ajaran Nabi. Jadi dekat situ siapa yang akan bersama mereka? Syaitan lah.
Jadi syaitan ni dia jin, dia kalangan jin, dia dimension dia tak sama dengan kita. Kita tak nampak dia. Tapi kita Tapi teacher, Ha? tapi kan kadang-kadang macam wujudnya seseorang tu macam dia nak membantu. Kadang-kadang orang tu jatuh dekat masjid kan, macam terkelumpuk-kelumpuk macam tu kan, kadang-kadang dia berangkat and then dia pusun kat rumah dia. And then dia jampi ke apa, doa ke, nanti orang tu pulih. So macam seolah-olah dia menyumbangkan satu benda yang baik lah, dia nak tolong kan. Kalau kita macam mana kalau kita bawa ke hospital, dia doktor cucuk ke gitu ke, tapi mungkin syaitan-syaitan ke apa ke, mungkin dia boleh halau ke macam mana? jatuh, orang tu tolong. Jatuh and then dia pusing pergi rumah dia tu. And then dia pun jampi-jampi nanti dia okey. Tapi didoakan, mungkin dia ada amal soleh, kita tak tahulah yang macam tu. Tapi maksudnya pergi hospital ke ikhtiar tu macam kadang-kadang orang tu memang pakar, pandai urut, pandai apa tu, itu kepakaran dia lah. Maksudnya dia boleh betulkan macam tu. Tapi kita ni yang minta tolong tu, maknanya macam ni, minta tolong pada Allah bila jadi perkara tu, doktor ke siapa pun, khurafat zaman moden tu macam percaya pula kat doktor tu sangat kan. Jadi kita kena faham, bukan doktor tu, bukan orang yang bantu kita tu, tapi hanyalah satu wasilah ataupun jalan je yang Allah izinkan. Tapi dengan syarat kita minta pertolongan tu kepada Allah. Jangan pula kita terus pergi kepada macam, kita lupa sebenarnya Allah yang gerakkan orang tu pada hari tu, ketika tu untuk bantu kita ni. Selalu jadi lupa. Itulah kita macam saya kata tadi, kita dalam budaya Melayu ni kita konflik benda tu. Kadang kita samakan ataupun kita campurkan sekali. Dalam keadaan kita tak tahulah kan. Kita tak tahu orang tu sebut ke betul ke tidak. Macam dululah kita ingat sebab apa yang beritahu kat kita, orang ni baik, memang orang baik semua. Tapi kita punya faham tu, apa yang macam mana, macam kita pergi minta tolong dengan jiran ke, di kedah dia macam tu je lah sebenarnya, orang tu tolong. Tapi kalau kita percaya orang tu lah ada power menyembuhkan kita, kat situlah silap kita. Kat saya tak ada masalah lah kalau dia nak minta tolong ya. Apa limit? Had. Allah yang boleh. Kalau dah sampai masa orang tu, tak kiralah satu dunia doktor terbaik pun tak akan dapat selamatkan dia. Dia macam tu. Kita kena fikir semuanya berlaku sebab Allah nak dia berlaku. Allah nak dia bagi kita ujian tu supaya kita kembali kepada dia apa pun. Jadi kalau kita rasa orang ni pandai betul lah, dia lah yang bagi saya ni, hari tu tak boleh jalan. Sekarang ni kita nampak macam tu, orang buat tu, tapi mungkin bukan dengan orang, kadang-kadang barang, makanan kesihatan. Siapa-siapa pun boleh terjatuh dalam keadaan ni, ucapan yang syirik tu. Kadang-kadang benda tu macam tak perasan lah, ataupun kena potong lah. Yang Allah ni orang tak suka dengar. Alah tahulah, kita tahulah kita macam tu. Tapi tak perasan tu ungkapan tu. Dulu saya tak boleh jalan. Tapi dengan sebab saya makan ubat ni, saya dah boleh berlari. Dia macam tu lah maknanya. Kita letak kat situlah kita punya bahayalah. Kita jadi macam tu, maknanya kita letakkan power tu pada benda atau makhluk atau orang. Betul tak? Ada sampai yang nampak macam baik. Dia mimpi jumpa Nabi SAW datang, Nabi yang ajar ke dia. Dia dah kat situ dah jadi macam seolah-olah Nabi ajar dia seorang aja. Dia istimewa, dia dapat jampi baru. Jampi ataupun pada perkataan lain doa. Perkataan yang lebih macam manis sikit doa. Tapi jampi ni very particularly macam tentang macam itulah yang macam bahasa kita lah. Jampi, serapah, mantra. Itu kita sebut jampi tu, kita tak rasa macam berdoa kepada Allah kan. Macam sebut-sebut aja, sebutan. Macam dulu jampi dia kalau nak lalu custom contohnya.
Gunakan Quran ni sebagai jampi. Macam itulah maksud saya. Apa lagi? Macam kita kata dulu kalau kena kejar anjing tu, baca sumum bukumun tu. Macam itulah gunakan Quran ni macam tu. Tapi tak faham maksud dia. Ada juga orang yang buat macam tu. Maksud dia gunakan Quran jadi orang yang tak tahu tu. Dia ni bagus betul tak? Tu kena tipu dengan syaitan. Kena tipu. Dia cakap ataupun dia target ayat. Target ayat ni gunakan jari je. Tap. Okey. Awak penyakit apa ni tadi? Kanser. Awak baca ayat ni banyak kali macam ni. Boleh ke macam tu? Maksud saya kan, ada tak Nabi ajar kita macam tu gunakan Quran tu? Ataupun macam gunakan Quran tu, macam tayang lah tadi, macam tak kisahlah orang minta tolong tu, dia satu bab yang lain. Tapi menggunakan Quran tu tak seperti yang sebab dan tujuan Allah menurunkan Quran tu pada kita. Macam halau hantu syaitan tu kan, macam tu. Jadi kalau syaitan tu ada, dia terpelanting, dia tak dapat masuk. Padahal yang itu yang disebutkan tu bila dia membaca ayatul kursi. Maksudnya bila masuk rumah sebut doa. Ada kena buat macam tu. Maknanya belum nak masuk rumah kita baca apa? Bismillah. Cukup bismillah. Ataupun bismillah. Kalau pandai sikit dah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakalna. Ya, kat situ ya betul. Maknanya syaitan tu yang ada, syaitan ni macam-macam kerja dia kan. Dia tak berhenti kan. Yang ikut kita tu dia tak dapat masuk rumah kita. Yang kesibuk nak makan dengan kita tu kalau kita sebut bismillah nama Allah tak dapat makan makanan kita. Macam tu benda tu sepatutnya macam tu. Doa tu. Bukan tak ada power pada ayat Al-Quran ni. Power yang macam tu. Tapi yang mana Nabi dah ajar tu. Nak makan, nak masuk rumah, nak masuk ke dalam isteri, maknanya macam mana nak bercampur dengan suami isteri, nak masuk tandas, keluar tandas tu semua doa tu dah siap dah. Kenapa tidak kita ambil yang itu sebagai jampi dan serapahnya? Bila kita minta tolong dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila kita sebut tu Fatihah tu, Allah yang tahu siapa yang paling dekat, maksudnya siapa yang Allah nak gerakkan untuk bantu kita. Tak kiralah dalam apa-apa situation pun. Jangan kita pula macam kita macam terlampau kita terkagum dengan makhluk ni sampai kita lupa siapa sebenarnya yang send bantuan tu. Itulah maksud dia. Betul tak? Setuju? Kak Laila? Setuju sangat. Jadi jangan cepat kita terkesima. Syaitan dia akan guna macam tu. Ingat tak kisah orang yang pernah dengar kan? Kisah orang yang dia ahli ibadah. Tapi dia tak ada ilmu. Dia buat je semua. Sampai tu syaitan, iblis tu tipu dia. Iblis ni macam solat lagi panjang pada dia. Lepas tu dia jadi macam kagum. Macam mana tuan ni? Sampai iblis tu menggelincirkan dia. Daripada dia tu orang yang baik sampai dia membunuh orang. Dia berzina, lepas tu dia bunuh orang. Dia bukannya sekaligus terus bagi kita suruh buat macam tu. Macam itulah. Faham tak? Ingat tak cerita tu? Pernah dengar kan? Ada. Sampai dia, sebab dia berzina, lepas tu dia bunuh orang sebab dia dah takut, dia tak diketahui. Asalnya dia orang abid, orang yang beribadah. Ahli ibadah. Tapi dia ditipu iblis tu. Sampai dia jadi orang yang berdosa besar dan last kali kalau dia bunuh diri, habis dia punya semua yang dia buat tu. Bunuh diri memang syirik lah, dalam hati dalam keadaan syirik. Ambil sendiri nyawa sebelum sampai waktunya. Ada orang yang bunuh orang menggunakan sihir. Tu pun dikira membunuh lah, memang tak dapat diproofkan dekat mahkamah manusia ni. Tapi dia buat, Allah tahu, dia tahu, orang yang kena pun mungkin tahu. Jadi lagi satu kita suka macam kalau bab-bab sihir ni kan, kita jangan peduli lah, kalau kita kena, kita kena. We do not find out siapa yang buat aku. Kadang kita pergi tu yang menyebabkan kita nanti terlibat, terbelit dalam benda ni. Maknanya kita tahu kita kena sihir. Katalah ada orang memang Allah kurniakan ilmu pada dia sihir. Lepas tu kita pula cari, saya nak cari orang yang buat saya ni.
Biar saya bagi dia juga. Lepas tu kita bacakan, okey, awak baca Yasin. Nanti kembung. Siapa yang kembung tu, itulah dia. Macam tu pula kan. Tak boleh lah. Bukan macam tu cara dia. Kita terus kembalikan pada Allah. Kita berlapang dada. Itu keputusan Allah. Nak uji kita sebab Allah nak naikkan darjat kita. Jangan pula kita disubah balas dendam. Apakah kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah untuk memberi balasan yang terbaik untuk kita dan juga untuk orang yang menganiaya orang lain tu. Atau menyaya kita tadi. Macam tu. Kan? Betul? Kalau kita ni Betul. nak cepat, kita ni tak sabar. Itu dah sifat manusia. Lepas tu kita dengar kata kawan-kawan kata baguslah dia tu lah. And then Kita pun dia pula tu orang yang beriman sangat. Kita tengok dia warak. Dia kita percaya dengan nampak pada mata kita. Tapi siapa yang lebih tahu? Kan Allah sebut dalam surah 53 tu. Kita baca hari tu. Surah 53 ayat 32. Jangan cepat-cepat kita ni mensucikan diri kita atau kita mensucikan orang. Awak ni orang soleh, awak ni apa doakanlah kita. Kita suruh minta orang doakan kita boleh, tapi kita jangan assume benda tu. Ataupun kita assume diri kita lah. Macam hari tu kan baca ni kan. Surah ni kan. Allah kata siapa? Ni kita ingat ayat ni Allah kata. Cuba kita terjemahkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Cuba kita terjemah je yang ni. Kita kan dah belajar ni. InsyaAllah. Warna biru ni. Nah, sesungguhnya rabbaka Tuhan engkau, huwa dia a'lamu mengetahui adalah lebih mengetahui di dengan man orang Ya. yang orang-orang dhalla dan kesesatan telah sesat oleh ia an dari dari jalannya sabilihi jalan jalan wa dan dia dia sama juga tadi mengetahui adalah lebih mengetahui di dengan man orang yang orang ada Diberi petunjuk. telah mendapat petunjuk oleh ia. Nampak tu. Allah kata, Allah yang tahu. Tuhan kau yang lebih tahu siapa yang dapat. Ni lebih tahu isim tafdil ni. Lebih tahu tentang siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang dia lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Jadi dekat sini, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu suci-sucikan diri-diri kamu. Maknanya kita jangan cepat tengok orang tu kita kata oh dia ni bagusnya. Kita cakap tu kita mesti kembalikan pada Allah. Allahumma barik kita cakap tu, kita doakan dia. Jangan kita terus saja macam terkagum, kita tu lupa kepada pencipta orang tu. Bila-bila je boleh. Kadang-kadang anak kita jadi macam tu. Baguslah, baguslah. Kita kata, bagusnya anak aku, pandainya. Jangan cepat. Ataupun kita kata diri kita lah. Maksudnya semualah ni kita terpakai. Wala tuzaku anfusakum. Atau apa lagi cuba sambung. Huwa dia a'lamu mengetahui adalah lebih mengetahui dengan orang yang ittaqah telah bertakwa oleh ia. Tu kita tak boleh tak jangka tu. Kadang-kadang orang yang paling lekeh kat mata kita tu yang bantu kita banyak. Macam itulah. Jadi Allah lebih tahu. Kita minta tolong kepada dia supaya dia yang paling tahu siapa yang dia nak hantarkan bantuan tu. Sama ada melalui orang ke, tak melalui orang ke, melalui apa ke. Jadi kita terus remember Allah dan selalu ingatkan orang lain pun kepada Allah. Bayangkan Allah je yang tahu. Wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia tahu keadaan kamu. Sewaktu kamu janin-janin di dalam perut-perut ibu kamu. Dia yang buat kita. Jadi jangan cepat nak mensucikan orang atau mensucikan diri sendirilah. Maknanya kita rasa kita ni maksum. Memang taklah kan. Tapi maksudnya macam itulah. Selalu buat tolong kepada Allah. Ya. Surah is this? Apa?
What surah is this? Surah Surah berapa? 53. Oh, Surah An-Najm. Oh, An-Najm. Okay. Thank Baik. Ayat ni. Saya memang selalu macam bila baca ni kan, bila kata Allah, sebab kalau saya dah terjemahkan zikrina ni, kita dah tahu dia peringatan daripada kami, maknanya Al-Quran. Jadi kita ni jangan berpaling daripada Quran, dan bila kata menghadap pada Quran tu ataupun kita instead of berpaling, kita nakkan Quran tu mesti seperti cara yang Allah tunjukkan dah. Dia dah bagi dah di kita punya SOP tu pada diri Rasulullah. This is how you do the Quran. This is how you follow the Quran. Like my best of servant, my best of slaves, the best slaves of mine. Macam itulah Allah kata. Jadi kat situ banyak. Kena tegur Nabi, kena tegur, ada tak dalam Quran? Ada. Nabi kena diberi petunjuk ke, Nabi kena persecute ke, Nabi kena torture ke, apa tu semua pun ada dalam Quran. Maknanya this is what my best slave had to go through. Dia dah lalui semua ni. Jadi kalau kamu ikut jalan Nabi ni, kamu akan lalui jugalah. Kamu akan lalui perkara ni. Kamu boleh buat. Macam itulah. Mesti boleh buat apa yang Nabi buat tu. Sebab dia jalan yang hak. Jalan yang sederhana. Yang paling sederhana is jalan of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Cukuplah kot sampai hari ni. Besok kita ingat nak sambung tadi kan. Besok kita sambung muka surat 17. 17. InsyaAllah. Baik. Ada soalan lagi ke? Tak ada kan? Macam itulah dia, style dia. Okey. Kalau ada tak apa je, boleh je PM. Okey? Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.